Ingat nama je. Okey, ingat nama je. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, sekejap. Bagaimana untuk cikgu sharekan skrin yang pertama ni? Okey, boleh tak cikgu share macam ni? Pun tak boleh juga. Macam mana cikgu nak share yang kedua? So, macam mana nak share? Okey. No, tak boleh. Okey. Pun nampak yang ini juga. Okey, tak apalah. Okey. So, paling penting sebenarnya, okey, konsep alam Melayu ni ramai yang tak tahu. Okey, ramai yang tak tahu tentang konsep alam Melayu ini, iaitu ingat konsep alam Melayu berkaitan dengan geografi, kemudian juga berkaitan dengan bahasa dan juga berkaitan dengan budaya. Okey, budaya. So, kita nak lihat di sini bagaimana nak buatnya cikgu. Okey. Baik, kembali kepada bagaimana untuk nak buat. Nanti kita inilah satu-satulah okey. Yang ini dulu. Kerajaan Alam Melayu. Macam mana nak buat? Okey, cikgu akan sediakan whiteboard. Okey. Kerajaan Alam Melayu. Okey, first of all, kamu akan buat Kerajaan Alam Melayu. Okey. Paling penting Kerajaan Alam Melayu kamu kena ingat ada berapa? Ada 7. Okey, iaitu ada pertama sekali kita ada Funan. Okey, kemudian seterusnya adalah iaitu Champa. Kemudian seterusnya iaitu berkaitan dengan apa lagi satu lagi. Okey, Funan, Champa, kemudian juga Angkor. Okey, begitu juga kita ada di sini iaitu Kedah Tua. Okey, Kedah Tua dan juga seterusnya Gangga Nagara. Gangga Nagara. Kemudian juga kita ada kita ada di bawah ini iaitu kita ada Sriwijaya. Sriwijaya dan juga satu lagi iaitu Majapahit. Majapahit. Baik. Bagaimana sebenarnya susunan cikgu ni? Macam pelik je susunan cikgu ni. Tak, sebenarnya Kerajaan Alam Melayu ni cikgu susun macam mana tahu? Iaitu bermula daripada atas, Funan, Champa, Angkor. Kemudian Kedah Tua dan Gangga Nagara. Kemudian diteruskan dengan Sriwijaya dan juga Majapahit. So macam mana cikgu ingat dan susunan ini? Kerana cikgu tengok dia punya peta. Peta dia apa? Bahagian atas, macam cikgu tunjuk tadi yes, bahagian atas ni iaitu kalau cikgu tunjuk, nampak tak? Di bahagian atas ini sebenarnya adalah kawasan-kawasan yang Cambodia semua tu kan. Itu adalah kerajaan-kerajaan Funan, Angkor, Champa di bahagian atas. Kemudian di bawah Malaysia ni, kalau kita lihat di bahagian Malaysia ni, ada 2 kerajaan sahaja, iaitu apa? Iaitu Kedah Tua dan Gangga Nagara. Dan di bawah dia lagi, iaitu di Indonesia, ada 2 lagi, iaitu Sriwijaya dan juga Majapahit. So, kalau kita lihat ke atas ni 3, bawah ni kat Malaysia 2, dan bawah sekali ada 2 lagi, Indonesia, iaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sebab itu, kalau jadi itu cara kita nak ingat. Iaitu kita ingat kita senang nak ingat gambar berbanding nak ingat perkataan. Betul tak? Kita senang nak ingat gambar berbanding nak ingat perkataan. Jadi betul. Jadi Waalaikumsalam. Jadi so cara yang paling mudah kita nak buat iaitu mudahkan saja, iaitu kita akan gunakan yang whiteboard ini, iaitu apa tahu? Macam ni. Kalau ikut peta, kalau ikut peta cikgu lukis peta sebelum tu mungkin cikgu boleh buat color lain. Kalau cikgu buat peta, di sini, kemudian di sini, Malaysia dan naik ke sini kan. Kemudian di sini ada Sriwijaya, peta Malaysia dan peta Sriwijaya dan juga yang ini adalah Majapahit. So bermakna yang atas ini Funan, Champa dan Angkor sebenarnya adalah di dalam kawasan yang sama.
di bahagian atas. Kemudian yang bawah tu Kedah Tua dan Ganggar Negara tu di kawasan Semenanjung Malaysia. Betul? Dan Sriwijaya dan Majapahit berada di bawah, iaitu di kawasan Sumatera dan juga Jawa di Indonesia. Sebab itu senang nak ingat. Oh, atas Funan, Champa, Angkor, bawah Kedah Tua, Ganggar Negara, bawah lagi Sriwijaya, Majapahit. Jadi kalau macam tu, oh okey, 7 senang je nak ingat. Ingat gambar je, ingat terus. Oh okey, Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya, Kedah Tua, Ganggar Negara, Sriwijaya dan juga Majapahit. Itu cara mudah yang nak ingat. Nampak tak? Jadi cikgu mappingkan dia, cikgu mappingkan dia. Jadi senang nak ingat. Okey, so itu yang pertama. So, kalau kamu tak reti, cikgu, macam mana saya nak buat nota ringkas macam ni, cikgu? Senang je. Kamu tulis je. Kamu tengok cikgu buat peta ni, kamu tengok peta cikgu sempurna ke? Tak sempurna pun. Tetapi, kita buat bukan untuk orang lain. Kita buat untuk diri kita. Kalau kita conteng sekalipun, kalau orang cakap, aku tak faham lah apa kau lukis ni. Yelah, aku bukan buat untuk kau. Aku buat untuk aku. Nampak tak? Jadi, walaupun kamu conteng-conteng, tak apa. Yang penting kamu yang faham. Setuju tak? Tak. Itu, yes. So, tak kisah. Kamu buatlah peta tu tak cantik ke, tak jadi ke kan. Jadi, kamu boleh buat je cara kamu. Macam cikgu. Cikgu buat peta lebih kurang, kemudian cikgu labelkan kat situ. Okey. Cikgu cakap, cikgu faham. Kan, sebab nampak gambaran dia. Macam kamu nak buat, boleh je. Make it simple. Yes, make it simple. Buat apa nak susah? Kita yang nak faham. Okay. Yes. Itu je. Okay. So, itu berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu. Okay. Itu yang pertama. Okay. Cara belajar lain-lain. Yes, betul. Okay. Baik. So, kemudian kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okay. Yang seterusnya iaitu berkaitan dengan, okay, kita dah lihat seterusnya, ini kita dah lihat tentang Kerajaan Alam Melayu yang kita dah tengok tadi. Kemudian kita lihat seterusnya yang ini, konsep alam Melayu. Aduh cikgu, ini yang penat cikgu. Kenapa? Banyak nama tempat nak ingat ni. Terutama sekali yang geografi ni. Banyak betul ni cikgu. Yang ini kan. Okay, iaitu berkaitan dengan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea lah, Australia lah, New Zealand lah, Kepulauan Melayu lah, Abdul Hadi Haji Hassan. Aduh, ni macam mana cikgu? Okey, macam ni. Cikgu tunjukkan cara-cara dia. Okey, baik. So, daripada sini, okey, kita akan clearkan dulu semua ni. Okey, so kita akan clear all drawing sini. So, kita akan buat apa? Okey, ingat yang tak ada lah. Ingat yang tak ada? Macam mana ingat yang tak ada tu? Okey, baik. So, kita buat, okey, konsep alam Melayu. Okey, iaitu Okey, iaitu kita lihat iaitu konsep alam Melayu iaitu berkaitan dengan kita tulis geografi. Okey, geografi macam ni. Kemudian kita buat apa? Iaitu kita akan ambil nama-nama tokoh. Pertama sekali kita ambil kat situ iaitu Profesor Emeritus Datuk Nik Hassan Shuhaimi. Okey, Nik Hassan Shuhaimi. Okey. So, dia kata apa? Dia kata iaitu berkaitan dengan Madagaskar ke Tanah Melayu, kemudian Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. So, macam mana nak ingat semua ni cikgu? Ingat, tak perlu ingat semua. Iaitu kamu ingat awal dan juga di hujung. Awal dan juga di hujung. Iaitu Madagaskar, Madagaskar sampai ke mana? Sampai ke Taiwan. Cukup. Sampai Taiwan. Itu Nik Hassan Shuhaimi. Madagaskar sampai Taiwan. Kemudian Abdul Hadi Haji Hassan. Abdul Hadi. Kalau kamu nak ingat senang je. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah.
Okey, boleh. Okey, Abdul Hadi Haji Hassan kata apa? Daripada Kepulauan Melayu, okey, sampai selatan Thailand. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ambil Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein. Okey, kita ambil Ismail Hussein. So, dia kata apa? Iaitu daripada Vietnam. Dia kata Vietnam, Kemboja, Selatan Myanmar, Segenting Keram, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Okey, tak. Daripada Madagaskar. Farah Farhana, kalau kamu perasan daripada Madagaskar ke? Okey. Jadi tengok betul-betul fakta tu ya. So, Ismail Hussein, okey, dia kata daripada Vietnam sampailah ke Filipina. Okey, sampai Filipina. Dan seorang lagi iaitu Alfred. Okey. Alfred Russell. Okey, dia kata apa? Iaitu daripada Tanah Melayu. Tanah Melayu hingga ke Tenasserim dan Kepulauan Nicobar apa semua, Filipina, Kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. So, kamu boleh buat sampai Papua, Papua New Guinea. Okey. Dan seorang lagi iaitu Ding Chu Ming. Okey, Ding Chu Ming, dia kata apa? Daripada mana? Daripada Malaysia, Indonesia, hingga ataupun sampai ke mana tu? Sampai ke Filipina. Sampai ke Filipina. So cukup macam tu. Maknanya di sini kamu buat ringkasan dia begini. Konsep alam geografi inilah dia. Maknanya kamu akan ingat apa tahu? Kamu akan ingat iaitu yang ini Madagaskar sampai ke Taiwan. Kemudian Kepulauan Melayu sampai selatan Thailand. Kemudian Vietnam sampai Filipina. Maknanya hujung-hujung. Tanah Melayu sampai ke Papua New Guinea. Dan juga Malaysia hingga Filipina. So, dengan cara itu, kamu tahu, ni Hasan Syuaimi. Bila kamu tengok je soalan kan, ada Madagaskar, ada juga Taiwan, maka itulah dia. Nik Hasan Syuaimi cakap. Kalau kamu jumpa Kepulauan Vietnam sampai selatan Thailand, itu Abdul Hadi cakap. Kalau kamu tengok Vietnam, Vietnam sampai Filipina, itu Ismail Hussein. Tanah Melayu sampai Pulau Papua New Guinea, itu Alfred Russel. Dan Malaysia sampai Filipina, itu Ding Chu Ming. Nampak tak? Jadi kamu tak perlu ingat semua. Tak perlu ingat semua. Jadi kamu ambil awal, paling awal dan paling hujung. Itu je. Kerana apa macam ni cikgu? Kerana soalan-soalan ini, berkaitan fakta ini, selalu keluar dalam soalan objektif. Dia ada pilihan A, B, C, D. Kamu tengok, kalau Nik Hasan Syuaimi kan, kamu baca, mana Madagaskar sampai ke Taiwan? Madagaskar sampai Taiwan. Betul lah. Ya, Tanah Melayu bukan sama ke dengan Malaysia. Yes, betul. Betul. Tanah Melayu sampai ke Malaysia itu memang betul. Tapi harus diingat. Kalau katakan Alfred Russel tu, dia kata Tanah Melayu sampai Papua New Guinea. Kamu kena ingat, Alfred Russel tu masa dia bercakap ni tahun bila? Maknanya tahun yang lama. Iaitu sebelum wujudnya Malaysia. Iaitu pada waktu zaman Tanah Melayu. Sebab tu dia kata Tanah Melayu. Boleh faham? Dulu Tanah Melayu bersama mana? Semenanjung Malaysia di Tanah Melayu lah. Semenanjung Malaysia di Tanah Melayu lah. Itu je. Semenanjung Malaysia di Tanah Melayu. Itu je. Nampak tak? Yes. So, kerajaan je berbeza. Yes. This is how kita nak ingat konsep alam Melayu dari sudut geografi. Dari sudut geografi. Baik. So, ada yang tanya juga nanti, bagaimana pula dengan yang seterusnya ni cikgu? Iaitu bahagian, bukan geografi, bahagian bahasa. Bahasa ni sebenarnya adalah berkaitan dengan persamaan, iaitu berkaitan dengan ada dua orang yang bercakap tentang bahasa ni. Ada dua orang yang bercakap tentang
bahasa ni, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah dan juga Sultan Takdir Alis Jabana. Okey, Sultan Takdir Alis Jabana bermakna kita tahu bahawa bahasa Melayu ini kata kunci dia adalah apa? Iaitu berkaitan dengan bahasa. Okey, kita lihat persamaan bahasa. Okey, bahasa. Okey, konsep alam Melayu bahasa kita boleh buat. Okey, so kita boleh buat iaitu kita boleh tulis iaitu persamaan bahasa. Okey, persamaan bahasa. Iaitu yang ini yang telah diberitahu oleh siapa? Yang telah diberitahu oleh Datuk Dr. Datuk Dr. Asmah. Datuk Dr. Asmah. Okey, macam tu. Okey. Kemudian kita lihat juga iaitu Haji Omar, tokoh bahasa, dan juga sifat orang Melayu yang gemar belayar. Okey, so kita lihat di sini satu lagi. Okey, sifat orang Melayu, okey, iaitu kita kata sebagai gemar berlayar. Okey, sifat orang Melayu yang gemar belayar, dan satu lagi sifat bahasa Melayu. Okey, mudah dipelajari. Okey, membolehkan ia diterima. So ada dua sifat di sini, iaitu sifat orang Melayu yang gemar belayar dan juga sifat bahasa Melayu itu sendiri. Sifat BM itu sendiri yang mudah dipelajari menyebabkan ianya berkembang dengan baik, dan ini telah telah dikatakan oleh Sultan Alis Jabana. Sultan Alis Jabana. So ada dua orang tokoh kat sini. Okey, kita boleh ambil dua orang tokoh kat sini, iaitu Datuk Dr. Asmah dan juga Sultan Alis Jabana. Sifat orang Melayu gemar belayar, dan juga satu lagi iaitu sifat BM sendiri yang mudah dipelajari. Persamaan bahasa. Okey. So persamaan bahasa dan sifat orang Melayu gemar belayar dan sifat BM sendiri yang mudah dipelajari. So itu pecahan dia. Itu pecahan dia dari sudut bahasa. Okey. Dapat tak ni? Ke kamu menyalin tak ni? Ke tak menyalin? Ke biarkan je? Nampak cikgu. Okey, baik. Terima kasih Nadine. Okey. This is kita nak memudahkan lah, sebenarnya memudahkan kefahaman. Saya salin terpulang. Tapi bagi cikgu lain, bagi cikgu lain, bila kamu menyalin, bila kamu buat macam cikgu buat tadi, okey, automatically dia akan masuk dalam kepala. Kalau tengok saja kadang-kadang lupa, tapi bila kita menyalin, kan, kita akan ingat. Itu cara pembelajaran yang baik sebenarnya. Okay. Screenshot, terpulanglah. Kalau dah screenshot pun terpulanglah, sebab nanti kamu boleh simpan. Screenshot kat situ ya. Bagus. Okey. Terbaik. Baik. So, macam mana? Kita boleh proceed ke? Boleh proceed dengan yang lain? Boleh. Okey, lupa salin. Okey, kita proceed Okey, nak saya screenshot nanti salin. Okey, terpulang. Kan? Boleh Alright. So, budaya pula. Boleh. Boleh. Okey. Kita lihat pula dari sudut budaya. Okey, kita lihat dari sudut budaya, di mana kalau kita lihat budaya ini, budaya serumpun. Okey. Sekejap sebelum itu. Okey, kita lihat budaya serumpun. Okey. Baik. So, cikgu salin kat sini, iaitu budaya serumpun. Sebelum tu. Sekejap. Okey. Cikgu dah record kan? Okey, cikgu record. Takut tak record nanti rugi je korang nanti. Okey, budaya serumpun. Okey, iaitu merangkumi, okey, kamu boleh salinkan iaitu melalui bahasa, okey, bahasa dan tulisan. Kemudian yang kedua, okey, bahasa dan tulisan. Yang kedua iaitu berkaitan dengan, okey, kamu boleh ambil iaitu, kita ambil yang penting-penting saja, iaitu
pembuatan gangsa. Okey, pembuatan gangsa. Kemudian okey, cikgu akan pembuatan gangsa. Kemudian juga kita boleh buat kat sini iaitu seni pertahankan diri. Seni mempertahankan mempertahankan diri. Ya, Elman. Apa Elman? Apa kenapa tiba-tiba raise hand ni? Okey. Apa Man? Perlu bantuan? Okey, dan satu lagi, gotong royong. So kita boleh buat kat sini gotong royong. Korang nampak tak ni apa yang cikgu tulis ni? Sebab makin ke bawah dah ni. Kan? Dan satu lagi. Okey, nampak ya. Okey. Nampak cikgu. Alright. Nampak cikgu. Okey, persembahan gotong royong dan juga seni persembahan. Okey, persembahan iaitu wayang kulit. Okey, wayang kulit. So, apa yang kita nak buat kat sini cikgu? Okey, sebenarnya kita boleh bulatkan dia budaya serumpun. Kemudian kita boleh juga untuk kita petak-petakkan dia lah. Okey, bahasa, budaya, gotong royong, kemudian seni persembahan wayang kulit dan juga seni mempertahankan diri, dan kita boleh linkkan ianya kepada setiap kotak-kotak ini. Okey. So ini gotong royong dan juga yang ini adalah seni persembahan wayang kulit. So cikgu tengahkan balik. So inilah dia cara bagaimana untuk kamu nampak dia punya konsep alam Melayu. So konsep alam Melayu terdiri daripada geografi, yang ini geografi, kemudian bahasa dan juga budaya serumpun. Nampak tak? Jadi kalau macam ni, macam ni je. Ya, macam inilah. Inilah cara bagaimana untuk kita ingat. Kita ringkas-ringkaskan dia. Screenshot done ya. Okey, screenshot done. Save, jangan tak save. Jangan tak save pula. Okey. Penting. Okey, budaya serumpun. Okey. Baik. Dah dapat Okey. So kalau dah dapat, save as. Okey. Right. So kita akan teruskan dengan bahagian seterusnya, iaitu kita lihat di sini konsep alam Melayu dah, kewujudan kerajaan Melayu dah. Okey. So kita nak lihat di sini berkaitan dengan how to screenshot in PC. I see. Baik. Paling penting, yang ini pula kewujudan kerajaan alam Melayu, paling penting kamu kena tahu tentang bagaimana untuk kamu memahami konsep kerajaan alam Melayu ni. Caranya macam mana cikgu? Okey, dia begini, cikgu clearkan semua ya. Okey. Sebenarnya kerajaan alam Melayu, bagaimana jadi kerajaan alam Melayu? Okey, kerajaan alam Melayu sebenarnya dia bermula daripada apa tahu? Daripada kalau kita lihat pertempatan, kemudian pelabuhan, kemudian jadi kerajaan. Maknanya bermula daripada pertempatan, kemudian dia bergerak menjadi apa? Menjadi pelabuhan, pelabuhan, dan seterusnya menjadi kerajaan. Jadi kalau kita nak memahami dengan lebih mudah, dia bergerak daripada ke satu arah, daripada pertempatan jadi pelabuhan, pelabuhan jadi kerajaan. Maknanya dia berkembang daripada pertempatan jadi pelabuhan, pelabuhan jadi kerajaan. So itulah perkembangan kerajaan alam Melayu. Perkembangan kerajaan alam Melayu. So daripada pertempatan jadi pelabuhan, pelabuhan jadi kerajaan. Nampak? Okey, boleh fahami konsep tu, daripada pertempatan jadi pelabuhan, pelabuhan jadi kerajaan. Baik. Okey. Dah okey? Dah okey okey, kita teruskan dengan bahagian seterusnya. Alright, good. So kita teruskan bahagian seterusnya. Iaitu kita nak lihat tentang inilah dia. Funan. Lembah Sungai Mekong
Okey, ini kewujudan kerajaan awal dan lokasi-lokasinya. Huyo, cikgu, banyaknya. Memang banyak. Memang banyak. Okey, tetapi macam mana nak ingat ni cikgu? Okey. So setiap kerajaan kamu ingat tentang dua perkara dia saja, iaitu lokasi dia dan pusat kerajaan dia. Okey, lokasi dan pusat kerajaan dia. Sebagai contoh, so kita lihat balik, okey, cara bagaimana untuk buat, iaitu kita boleh ambil, okey, kerajaan alam Melayu. Okey, kerajaan alam Melayu, dan kali ini, okey, kamu ikut susunan yang kamu telah bayangkan tadi, iaitu bermula yang atas 3 tu Okey, atas 3 tu Funan, okey, kemudian seterusnya iaitu kita ada Champa, okey, Champa, dan seterusnya ada Angkor. Okey, Angkor. Okey, kemudian diikuti pula oleh dua yang di bawah, iaitu Kedah Tua, okey, Kedah Tua, dan satu lagi iaitu berkaitan dengan Kedah Tua, lagi satu lagi Gangganegara. Okey, Gangganegara. Dan satu lagi seterusnya kita nak buat iaitu berkaitan dengan Sriwijaya, dan juga Majapahit. Majapahit. So apa yang kita nak buat ni cikgu? Mudah saja, iaitu kita akan buat begini. Kerajaan alam Melayu. So detail Funan ini kamu hanya perlu ambil Gangganegara, ada hilang A kat sini. So cikgu tambahkan A lah kat sini. Tepat gitu. Baik, berkaitan dengan Funan. Bagaimana untuk kita ambil Funan? Ingat, kalau kita tengok pada dia punya fakta tu, Funan tu, kita ambil lokasi dengan pusat kerajaan. Itu je. So kita ambil contohnya Funan lokasi dia iaitu, kita tak perlu tulis lokasi, kita perlu tulis apa tahu? Lembah Sungai Mekong. So lembah Sungai Mekong di sini. Kemudian satu lagi kita buat dia punya pusat kerajaan, iaitu apa? Iaitu Vyadapura. Cukup. Cukup. Tak payah tambah-tambah lagi. Cukup. Lembah Sungai Mekong, Vyadapura. Kemudian kita ambil yang kedua, iaitu kerajaan Indrapura, ataupun Champa. Kalau Champa, lokasi, kenapa? So kita ambil iaitu selatan Vietnam. Selatan Vietnam, dan satu lagi pusat kerajaan dia iaitu mana? Indrapura. Indrapura. Macam tu. Kemudian kita nak ambil Angkor. Angkor iaitu lembah Sungai Mekong kan? Angkor, so kita boleh ambil iaitu lembah Sungai Mekong. Lembah Sungai Mekong, dan satu lagi dia punya maklumat iaitu berkaitan dengan dia punya pusat bandar dia iaitu mana? Hariharalaya. Hariharalaya. Dia begitu. So Funan, Champa, Angkor. Lembah Sungai Mekong. Bermakna di sini kalau kamu perasan bahawa Angkor dengan Funan sama. Perasan tak? Angkor dengan Funan sama. Perasan Angkor dengan Funan sama, iaitu kedua-duanya ada apa? Ada lembah Sungai Mekong. Maknanya apa? Ada Sungai Mekong. Ini pun ada Sungai Mekong. Nampak tak? Di sini bila kita kategorikan, kita nampak persamaan dan perbezaan. Kita nampak persamaan dan perbezaan. Baik. Kemudian kita mentionkan tentang Kedah Tua. Kalau kita lihat Kedah Tua, mana Kedah Tua? Sungai Mas dan Sungai Bujang. Kedah Tua, lokasi dia. Yap. Hari ini ada kuis ke? Nak kuis ke?
Nak kuis ke? Okey. Tak nak. Tahu pun. Okey. Ya. Dan satu lagi iaitu okey. Pusat kerajaan pun Ya Allah. Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey, di sini kita lihat Sungai Mas dengan Pangkalan Bujang. Okey. Quiz no. Okey. Okey. Lokasi sama iaitu Sungai Mas dan juga dan Pangkalan Bujang. So, kedua-dua tempat yang sama. Kedua-dua tempat yang sama untuk Kedah Tua dan juga untuk ni ya. Kedah Tua iaitu untuk Sungai Mas untuk lokasi dan juga untuk pusat kerajaan iaitu Sungai Mas. Gangga Negara, kalau kita lihat Gangga Negara iaitu terletak di mana? Pantai Barat, kerajaan dia Pangkalan. Gangga Negara kita boleh tulis kat sini. Pantai Barat Semenanjung, Semenanjung Malaysia ataupun kita kata Pantai Barat Tanah Melayu lah. Tanah Melayu. Dan juga dia punya pusat kerajaan dia iaitu di Pangkalan. Pangkalan. So, kamu juga boleh boleh kategorikan dia begini. Dan satu lagi Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya kita tahu iaitu terletak di mana? Iaitu terletak di lembah Sungai Musi. Lembah Sungai Musi. So kita buat macam ni. Lembah Sungai Musi dan satu lagi iaitu dia punya tempat kita kata pusat kerajaan iaitu dipanggil Palembang. Palembang dan Majapahit pula terletak di lembah Sungai Berantas. So kita boleh buat. Lembah Sungai Berantas dan dia punya pusat kerajaan dia iaitu di mana Majapahit? Iaitu di Kota Trowulan. Iaitu di Kota Trowulan. So dah buat begini, kamu akan buat kotak begini dan juga kotak begini. Dan kemudian barulah kamu gariskan mengikut maklumat yang diberi. Ni Campa, Angkor, kemudian kamu boleh buat Kedah Tua, kemudian Gangga Negara, kemudian kamu sambung dengan Majapahit dan juga kamu sambung dengan Sriwijaya. So this is how kamu pecahkan kepada mind mapping dia. Nampak tak? Nampak tak cara kita buat mind mapping iaitu kita pecahkan. Dan paling mudah kita nak ingat iaitu kita ambil nama lokasi dan juga nama pusat kerajaan. So tak perlu kamu nak berfikir tentang abad keberapa, sebenarnya itu tak penting. Yang penting dia punya lokasi dan juga pusat kerajaan. Itu sangat penting. Boleh? Dah ambil belum? Ke korang ni memang tak ambil kot sebenarnya? Cikgu. Dah, cikgu. Sekali. So itu yang berkaitan dengan pusat kerajaan ini. Kemudian barulah diteruskan dengan apa? Dengan bab 1 ini iaitu berkaitan dengan macam mana cikgu telah kerajaan alam Melayu yang masyhur ini seperti ini. So macam kerajaan Funan, macam kamu tengok sini ya. Kerajaan Funan, kita ada Vyadapura diasaskan oleh Kaun Dinya. So kamu ambil nama-nama itu dan letakkan sebagai satu kependekan. Seperti apa tahu? Kamu tulis Funan, Vyadapura, Kaun Dinya, Fanshihman, kemudian juga kita nak letak apa? Rudravarman. Itu yang penting-penting. Serta juga kerajaan Chenla. So Vyadapura, Kaun Dinya, Fanshihman, kemudian juga Rudravarman dan juga kerajaan Chenla. Jadi itu antara perkara yang kamu boleh ingat. So macam mana nak buat ni cikgu? Cikgu bagi contoh sebab kita ada 7 ni.
Kan banyak ni. Banyak sebenarnya. So kamu kena keluarkan dia punya kata kunci bagi setiap bab ini. Setiap subtopik ini. Contohnya macam cikgu buat ni okey, cikgu sharekan whiteboard kat sini. Okey. So apa yang kita boleh buat daripada sini cikgu? Sebenarnya apa yang kita boleh buat sebenarnya adalah begini. Iaitu let's say katakan kamu buat Funan. Okey, Funan contoh kamu buat kerajaan Funan. Kemudian daripada sini kamu boleh keluarkan lagi perkataan berkaitan Funan. Iaitu kamu ambil Vyadapura. Okey, itu satu. Kemudian kamu ambil Kaundinya. Okey, Kaundinya. Kemudian seterusnya kamu ambil Fan Shihman. Okey, Fan Shihman. Kemudian kamu ambil seterusnya, okey, iaitu kamu boleh ambil okey Sungai Mekong apa semua itu tak perlu sangat sebenarnya. Okey, yang terakhir Raja Rudravarman. Okey, Rudravarman. Okey, dan yang di atas sekali iaitu Kerajaan Chenla. Okey, Kerajaan Chenla. Okey. So, ini cara kamu nak ingat. Iaitu kamu jadikan Funan itu kata kunci yang besar. Okey. Kemudian kamu boleh buat untuk yang lain-lain itu sebagai dia punya kata kunci yang lain. Vyadapura, Kaundinya, Fan Shihman, Rudravarman dan juga Kerajaan Chenla. Dan linkkan dia semua. Linkkan Funan pada Vyadapura, Kaundinya, kemudian Fan Shihman, Rudravarman dan juga Kerajaan Chenla. So, mungkin ada yang akan bertanya, cikgu macam nak ingat? Oh, senang saja. Bila sebut Funan, kamu akan ingat Vyadapura. Okey, Vyadapura tu adalah pusat pemerintahan dia. Kemudian Kaundinya tu siapa? Oh, Kaundinya tu pengasas kerajaan Funan. Kemudian Fan Shihman tu siapa? Fan Shihman tu raja juga. Tapi masa inilah Funan mencapai kegemilangan dia. Rudravarman adalah raja dia yang terakhir. Okey, kenapa dia berakhir? Kerana diserang oleh kerajaan Chenla. That is how kamu boleh explain hanya dengan poin-poin utama sahaja. Boleh faham? Nampak tak? Faham cikgu. Faham cikgu. So itu cara dia. Okey. So itu Funan. Bagaimana dengan yang lain? Orang kata Champa sama. Sama. Kamu boleh buat. Iaitu sebagai contoh kita akan ambil di sini. Okey, Champa sebagai contoh Champa. Okey. Okey, baik. Iaitu Champa kita boleh buat seperti apa? Okey, mula-mula Indrapura. Kemudian kita ambil Chulian. Okey, Chulian. Okey. Kemudian seterusnya kita ambil iaitu Dai Viet. Okey. Dai Viet. Okey. Kemudian kita boleh ambil Che Bonga. Okey, iaitu kita boleh ambil Che Bonga. Okey. Dan kemudian kita boleh ambil juga iaitu Raja Tran Dutong. Okey. Raja Tran Dutong. Tran Dutong kat sini. Okey, mungkin kita boleh jarakkan sikit. Dan seterusnya kita lihat iaitu dinasti Ming. Okey, dinasti Ming. Dan kemudian kita telah lihat okey, Raja Indravarman. Raja Indravarman. Okey, so kita boleh buat begini dan kita boleh juga seperti mana yang kamu maklumi bahawa kita kena pandai untuk labelkan dia. Cara macam mana labelkan dia iaitu kita kena bulat-bulatkan dia. Okey, Indrapura, Chulian, Dai Viet, Che Bonga, kemudian juga Raja Tran Dutong, begitu juga dinasti Ming dan juga Raja Indravarman. Okey. Dan kemudian kita boleh linkkan dia
kepada ya begitu. Okey, Julian, David, Cebonga, Raja Trandutong, Dinasti Ming dan juga Raja Indravarman. So, kalau katakan ada yang bertanya, cikgu, macam mana nak ingat benda ni cikgu? Okey, mudah saja. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, okey, untuk Champa contohnya, Champa, okey, Indrapura, oh itu pusat pemerintahan dia. Julian itu pengasas dia, pengasas Champa. David adalah kerajaan yang sering menyerang Champa, David. Cebonga itu adalah raja semasa Champa masyhur, Champa terkenal. Dan Raja Trandutong iaitu Raja Champa pernah dibunuh, okey, yang telah dibunuh oleh David, itu Raja Trandutong. Dan dinasti Ming, bila kita sebut dinasti Ming, dinasti Ming ni adalah dinasti daripada kerajaan Cina. So kamu akan kata apa? Champa ni telah mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming. Dan Raja Indravarman, Raja Indravarman adalah raja yang telah menyebabkan kemerosotan berlaku pada Champa. So itu Raja Indravarman. So nampak tak dia punya flow? Sebenarnya flow tu, dia punya mind map tu bukanlah perlu kamu letak semua. Kamu hanya letakkan key point, kemudian kamu boleh explain sendiri. Macam mana cikgu explain? Cikgu explain satu-satu. Kamu explain, itu cara dia. Barulah kamu kata, senang je ni. Ya. Kamu tak perlu letak semua maklumat dalam tu, tak perlu. Yang penting, bagaimana kamu explain? How you explain? Tak semestinya explain tu, kamu explain sebiji macam ada buku teks. Tak payah. Contoh macam nombor 3 kan. Sering berhadapan dengan serangan David. Sebut David. Cikgu tak explain pun David tu tentang serangan. Cikgu kata apa? Okey, David ni memang sering menyerang Champa. Kita buat apa? Menyerang Champa. Kita tak kata, sering berhadapan dengan serangan David. Skemanya. Netnya kan. Ikut ayat buku teks. Tak payah. Okey, kamu explain gunakan perkataan kamu sendiri. That is how you understand. That is how you understand. So ini memudahkan kamu. Okey. Itu Raja Indravarman. Panjang sangat kalau guna buku teks. Buat apa? Buat apa kita nak ambil ayat yang kita boleh buat ayat sendiri? Betul? Okey. Raja Rudravarman dengan Indravarman ada hubungan ke? Okey, harus diingat. Okey, okey. Sebenarnya Varman ni, perkataan Varman adalah bermaksud raja. Varman ni maksudnya raja. So, Indravarman sebenarnya raja apa? Raja seluruh alam. Indra, panca indera. Okey, raja seluruh alam. Rudravarman, cikgu tak tahu lah Rudra kan. Tapi pernah dengar kan? Okey, nama Suryavarman. Pernah dengar Suryavarman kan? Suryavarman maknanya apa? Surya tu matahari. Varman tu raja. So, raja matahari. Suryavarman. Bermakna di sini, Rudravarman ke, Indravarman ke, itu hanya gelaran je. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan pun antara satu sama lain. Dia hanya gelaran saja. Okey. Jadi itu yang kamu kena faham. Dia gelaran saja. Okey. Baik. Itu Champa. Ya, betul. Okey. Baik, begitu juga okey, 3. Okey, kita dah 3:45 dah macam tak sempat je nak habiskan setiap satu kerajaan ni nak buat quizzes lagi lah tak sempat kan. Okey. Okey, kalau tengok nota sejarah senang, kalau tengok soalan sejarah susah. That's my problem. Okey, baik. So, siapa lagi yang ada masalah berkaitan dengan menjawab soalan? Siapa lagi kat sini yang ada kaitan macam mana nak jawab soalan? Okey. Baik, so ramai yang kata, cikgu, saya sebenarnya masalah nak menjawab soalan cikgu. Ya Allah, payahlah cikgu nak jawab soalan ni kan. Okey. Baik. Nak jawab soalan sebenarnya tak susah pun. Cuma mind kamu dah set dia jadi susah. Sebab tu jadi susah. Sebenarnya tak susah pun.
Okey, baik. Tak apa, kan? Agak apa? Yang dikatakan agak tidak adil kalau cikgu cakap senang tapi kamu cakap susah. Agak tak adil lah kan, sebab apa? Prank cikgu siapa, korang siapa kan? Seolah-olah macam perbezaan ketara lah kan. Jadi tak adil lah. Okey, saya tahu macam nak jawab tapi saya tak tahu isi. Okey. Soalan-soalan tanya tentang benda lain daripada sejarah. Okey. Contoh, cikgu sharekan dengan kamu ya. Okey, begini. Okey. Ini latihan struktur esei dan sejarah tingkatan 2. Okey. Contohnya, okey, kita lihat ini soalan ni selalu keluar lah ya. Okey, kita tengok ya. Okey, kerajaan Kedah Tua dan Sriwijaya merupakan antara kerajaan awal di alam Melayu yang masyhur. So, apakah faktor yang menyebabkan kedua-dua kerajaan tersebut menjadi lemah akhirnya? 4 markah. Ingat, kalau 4 markah, ingat, senang je. 2 fakta, 2 huraian. Dapat 4. Ingat, 2 fakta, 2 huraian. Kerana apa? Kerana setiap satu fakta, 1 markah. 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Jadi itu paling penting. So bagaimana cara nak menjawabnya cikgu? Okey, 4 markah ini, okey, kamu berikan fakta dia. Contohnya kita boleh buat di sini ya. Okey, cikgu buat kat sini. So kita akan clearkan kat sini dan kita akan bawa okey, kejap. Ke sini. Okey, baik. So kerajaan Kedah Tua, apakah faktor yang menyebabkan kedua-dua kerajaan ini menjadi lemah akhirnya? Pertama, kerana apa? Okey. So kita boleh kata kelemahan, faktanya. Fakta. Kelemahan pemimpin. Kelemahan pemimpin. Dan yang kedua iaitu kita boleh buat fakta juga, iaitu contohnya apa? Iaitu serangan. Serangan tentera Chola. Tentera ataupun Raja Chola. Itu sebenarnya. So, kalau kita kata kelemahan pemimpin, apa huraian dia cikgu? Huraian dia adalah kelemahan pemimpin, kita boleh buat huraian iaitu pemimpin yang lemah menyebabkan kerajaan ini mudah diserang oleh musuh. Telah memudahkan serangan. Mudah diserang oleh musuh, itu satu kelemahan pemimpin. Serangan tentera Chola, huraian dia kita boleh buat iaitu tentera Chola menyerang kerajaan ini bagi mengawal ataupun menguasai perdagangan di Selat Melaka. So ini dah baik. Semua pelajar, semua pelajar, cikgu minta kamu buat ayat daripada fakta dan huraian yang telah cikgu beri. Sila buat ayat di dalam grup chat sekarang. Di dalam grup chat sekarang. Sila buat ayat dalam grup chat sekarang. Ini soalan dia. Soalan nombor 1 tadi. Soalan asal dia apa? Yang ini. Tu nampak tak tu? Ni. Kerajaan Kedah Tua dan Sriwijaya merupakan antara kerajaan awal di alam Melayu yang masyhur. Apakah faktor yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut menjadi lemah akhirnya? Okey. So mulakan ayat dengan apa? Oh, tak nampak ke? Oh, tak nampak Kejap, cikgu sharekan. Okey, yang ini. Ini ayatnya. Ini ayatnya dan ini adalah jawapan dia. Okey, sekarang cuba buat dalam grup chat. Okey. Soalannya, apakah faktor yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut menjadi lemah akhirnya? So kamu boleh buat itu soalan dia tu. Kau nampak tak ni? Tak nampak soalan ni?
Nampak tak? cikgu. Tak Oh nampak. tak Nampak. Soalan. Nampak jawapan. Nampak. Oh nampak jawapan je. Oh ya ke? Okey 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 okey. So cikgu sharekan sekali lagi. Ada yang Okey, nampak, soalan ada dia yang ni. nampak je. Oh ya ke? Yang ini. Apakah faktor yang menyebabkan kedua kerajaan tersebut menjadi lemah akhirnya? So boleh ambil ayat. Faktor yang menyebabkan kedua-dua kerajaan tersebut menjadi lemah akhirnya kerana. Ambil ayat tu. Faktor yang menyebabkan kedua-dua kerajaan menjadi lemah akhirnya kerana. Kerana apa? Okey. Dah ambil? Okey, cikgu akan sharekan dia punya jawapannya. Inilah dia. Okey. Okey, 4 markah. Okey, cuba buat sekarang. Semua buat dalam group chat Dalam group chat. Kemudian Hantar private send. tu. Hantar private. Ya, Direct hantar message. private. Yes, hantar direct message kepada cikgu. Okey, Eroy Ang. Okey, bagus. Selain itu serangan terus menyebabkan kelemahan. Okey, bagus Eroy Ang. Bagus. Memang layak untuk dapat 4 markah. Itu cara dia. Bagus Eroy. Want to see the question pula. Okey. Okey, nak tengok soalan. Okey, tengok soalan. So ini soalan dia. Okey, yang nombor 1. Okey, yang nombor 1. Cikgu jawapan. Okey 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 baik. Jawapan dia yang ini. Okey. So okey dah. Tak send ke Aaron? Tak nampak pun? Okey. Bagus Anet. Okey, bagus Anet. 4 markah di situ. Nurul. Nurul apa ni? Nurul Damia ke? Nurul Damia Okey, bagus Nurul. Bagus Nurul. Okey. Lengkap, ayat yang lengkap dengan jawapan yang lengkap. Bagus. 4 markah di situ. Bagus Nurul. Okey, bagus. Irfan Rifki. Okey. Bagus Irfan Rifki, ayat ringkas tetapi memenuhi permintaan jawapan. Bagus. Bagus Irfan Rifki. Kaidehar. Okey, bagus. Okey, bagus. Kaidehar 4 markah juga kat situ. Bagus. Nadine. Okey. Bagus. Okey, bagus Nadine. 4 markah kat situ. Bagus. Aaron. Okey. Bagus. Ada ni Ada gap lagi. Ada dia punya perenggan lagi. Bagus.
Okey, bagus Aaron. 4 markah juga. Syed Zafran. Syed Zafran, kamu punya ayat jawapan itu hanya untuk dapat 2 markah. Sebab kekurangan huraian. Kamu hanya memberikan faktor tapi tak berikan huraian. Okey, so kalau faktor-faktor tu sekadar kelemahan pemimpin dan kegiatan perdagangan tu, untuk menguasai kegiatan perdagangan, itu hanya memberi 2 markah. Ingat kita kalau boleh nak buat dapat markah yang penuh. Try untuk dapat markah yang penuh. Okey, bagus Sarah. Okey, bagus 4 markah. Okey, Arif Lutfi. Okey. Kuat bekerja. Okey. Bagus Arif Lutfi, 4 markah juga untuk kamu Arif. Zakwan. Okey. Bagus Zakwan, 4 markah juga. Bagus. Okey. Zarif. Takkan tu je Zarif. Ini baru 1 markah je ni. 2 markah je. Okey. Okey, bagus Muhammad. Muhammad apa pula ni? Okey, Nur Izzah. Okey, bagus. Okey, bagus. 4 markah juga. Adil Hairoy. Okey, boleh mengakibatkan jatuh dan mudah di sana. Okey, bagus 4 markah, bagus. Fitna version. Okey, insya-Allah. Okey, bagus 4 markah di situ. Okey, bagus juga untuk Ahmad Mutawali. Ahmad Mutawali ke? Okey, 4 markah juga. Okey. Cobra. Demikian. Okey. Okey, bagus 4 markah untuk Cobra. Iman. Ya, okey, bagus 4 markah. Syed Zafram. Okey, okey, Syed Zafran. Okey, betul 4 markah. No, Nasrin. Bagus 4. Okey, Nuhat. Okey, Nuhat, itu baru 2 markah Tak cukup lagi 2 point. Tak cukup lagi 2 point. Nuhat Kemudian Farah Farhana. Okey, 4 markah. Fina. Bagus Fina, 4 markah kat situ. Dania Insyirah. Okey, bagus 4 markah. Okey, bagus. Okey, terbaik. Okey, cikgu tertekan. Putri. Okey. Okey, Putri. Okey, 4 markah kat situ. Farah Farhana, okey bagus. Fatini. Okey, 4 markah. Syazwina Insyirah. Okey, 4 markah. Emran. Tak terjawab. Okey. 2 markah kat situ. Tak cukup 2 markah lagi 2 point lagi. Okey. So, secara umumnya sebenarnya, okey, cikgu nampak di sini bahawa kamu bukan tak tahu buat. Arif Azad, bagus. Arif Azad bagus, 4 markah kat situ. Okey, kesimpulannya bukan kamu tak boleh buat. Kamu boleh buat, tapi kamu kurang latihan. Itu je. So, cikgu akan siapkan set-set latihan kepada kamu, okey, pada bulan 8 ini untuk kamu terus brush up kamu punya skill untuk menjawab soalan supaya tidak ada lagi masalah untuk kehilangan fakta ke apa kan. Ya, tak yakin juga kan? Yes, betul.
So jangan risau. Okey, bulan 8 ni cikgu sedang siapkan database untuk semua soalan, latihan, link dan sebagainya dalam tu. So anda adalah pengguna-pengguna istimewa database sejarah form tu. Okey, untuk cikgu berikan pada kamu semua. So itu yang terbaik untuk kamu semua. Okey. So kita pun pejam celik, kejap je dah pukul 4. Aduhai. Rasanya macam banyak benda lagi kita nak bincangkan kan. Ya, okey, tapi masa terlalu pendek sangat rasanya kadang-kadang kan. Tak apalah. Okey, kita jumpa lagi kelas okey pada hari Rabu minggu depan. Take care guys. Okey, assalamualaikum dan bye-bye semua. Cikgu. Terima Okey, kasih bye. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Adios. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Bye. Yes, bye. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama budak-budak. Okey, macam tu Macam tu Terima jawab kasih dia. cikgu. Sama-sama. Okey. Alright. Terima kasih, Terima cikgu. kasih cikgu. Okey, sama. Take care, cikgu. Okey, thank you. Boleh.